قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب من لعن عبده فأعتقه. Bab pada menyatakan orang yang melaknat hamba-Nya lalu memerdekakannya. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin, taufik, hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini. Kita sambung lagi bacaan kitab Al-Adabul Mufrad, jilid yang kedua. Kita masih dalam tajuk yang berkaitan dengan laknat, melaknati, mendoakan seseorang itu dengan laknat. Kalau kalimah laknat ini datangnya daripada Allah dan ianya menceritakan perihal berlakunya di akhirat, maknanya Allah Ta'ala melaknat seseorang hamba itu di akhirat nanti, maka itu bermaksud hukuman yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang tersebut di akhirat. Tapi kalau laknat itu Allah Ta'ala cerita dalam Quran dan kena padanya di dunia, maka orang tersebut dijauhkan daripada kasih sayang Allah dan juga jauh daripada taufik Allah. Bila kita faham jauh daripada kasih sayang Allah dan jauh daripada taufik Allah, kita ni duduk buat taat pada Allah Ta'ala ni atas taufik Dia. Sebab ada kasih cinta daripada Allah pada seseorang hamba, maka Dia taufikkan kita untuk buat taat, buat ibadah. Bila tak ada taufik daripada Allah, maka kita tak boleh nak buat sebesar zarah pun kebaikan. Jadi kita ni duk telitah nak buat kebaikan je. Itu salah satu daripada tanda taufik Allah Ta'ala pada kita. Jadi bila orang ni terkena laknat daripada Allah Ta'ala di dunia, maknanya dia jauh daripada kasih sayang Allah. Dan juga jauh daripada pimpinan taufik daripada Allah Ta'ala. Ibaratnya Allah Ta'ala biarlah. Sebagaimana yang saya sebut hikam mengatakan min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi, antara tanda seseorang hamba itu jauh daripada Allah. Maka kata hikam, ishtighaluhu bima la ya'ni. Dia akan disibukkan dengan perkara yang tak sepatutnya dia sibukkan. Itu tanda seseorang itu dibiar oleh Allah Ta'ala. Tak ada lintasan langsung dalam hati dia nak buat taat, nak buat ibadat pada Allah. Itu benda yang kita kena risau. Kalau tak mari dalam hati kita keinginan nak melakukan ibadah pada Allah, tak ada rasa nak semayang, tak ada rasa nak mengaji, kena risau tu. Tiba-tiba mari satu masa tak ada rasa nak pergi ngaji. Berasa macam mana? Tak ada rasa nak pergi ngaji, berasa berilmu. Pelik tu, penyakit tu. Makin kita ni dengan tak mengaji, kita jahil. Bila kita mengaji, kita tahu kita betul-betul jahil. Kalau tak mengaji bahasa tahu, jawab dia pelik benar. Majnun, kita boleh kata gila orang ni. Dengan tak mengaji, boleh rasa berilmu. Dia kata ladunni, tidak orang
Tidak semua orang Allah Taala bagi ladunni. Orang yang macam mana yang Allah Taala bagi ladunni, ilmu zahir komplit dah. Barulah Allah Taala berikan kepada orang-orang tertentu dengan ladunni. Cuma nak sebutnya ialah kalau tak ada rasa dalam hati kita nak buat amal, nak buat taat, nak buat kebaikan, maka kena risau. Takut-takut kita ni tidak ditaufik oleh Allah Ta'ala. Itu kalau di dunia. Tapi hadis-hadis yang kita duk baca ni berkait dengan laknat-melaknat antara kita. Antara sama-sama kita, sesama manusia. Bila sesama kita, maknanya laknat itu dengan maksud kita mendoakan orang yang kita laknat tu supaya dia jauh daripada rahmat Allah. Tak patut lah. Sebab setiap orang selagi mana dia ada nyawa, ada roh dalam diri dia, ada kehidupan, maka peluang untuk dia dapat taufik hidayah Allah Ta'ala tu ada. Jangan pula kita tengok seseorang tu seolah-olah macam tak ada harapan dah dia ni nak beriman. Tu kita seolah-olah penentu taufik hidayah pula. Sehingga kita melaknat orang-orang tertentu. Maka itu tak diajar oleh agama lah. Itu berbahasan berkenaan dengan hukum. Jadi nak sebutnya ialah hadis-hadis yang kita sedang baca ni dalam 2-3 tajuk ataupun 2-3 bab disebut sini. Semua ni berkaitan sesama kita manusia lah. Maka maksudnya ialah kita mendoakan seseorang itu dengan jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Jadi ulama sebut kalau seseorang Muslim itu dia melaknat seorang Muslim yang lain, yang pada zahirnya Muslim tersebut nampak terjaga dia, tak buat perkara-perkara fasik, maknanya tak buat perkara-perkara jahat. Kalau orang yang macam ni, kita laknat dia, zahir kita tak nampak pun dia buat benda tak baik, benda jahat, tapi sebab mari marah, mari benci kita. Macam tengah bergaduh laki bini kan. Tahu-tahu suami kahwin di Thailand contoh. Isu 2-3 hari ni dia. Dia pun laknat suami dia. Padahal suami dia bukannya berzina. Suami dia kahwin. Cuma tak bagi tahu pada dia. Ya. Lepas tu suami dia bukan jenis orang kaki dosa besar. Buat benda maksiat tidak. Tapi sebab nak marah sangat mari dalam hati. Bergelegak dalam hati, maka dia pun laknat suami dia. Orang macam ni, kata ulama fiqh, hukum kita melaknati orang yang tak nampak pun pada zahir dia buat benda yang jahat, benda fasik, maka hukum dia adalah haram. Imam Nawawi kata ijma' ulama, bi ijma'il ulama, kata Imam Nawawi, haram hukum dia. Termasuk dalam kabair, termasuk dalam dosa-dosa besar. Bila dosa besar, jalan dia taubah. Tak boleh dengan apa? Dengan istighfar yang tak cukup syarat dia. Kena ada rukun-rukun lah. Bila sebut dosa besar, makna kena lalu jalan taubah. Tak cukup dengan kita pergi apa? Kita duduk istighfar 3 kali lepas mayang je. Tu tak cukup rukun. Itu pahala dapat lah. Kita istighfar 3 kali lepas mayang, 15 kali sehari kita istighfar. Tu belum taubat. Sebab apa? Tak ada rukun taubat pun. Pahala lah. Pahala boleh. Kita istighfar, tiap-tiap kali kita istighfar. Walaupun tak ada rasa insaf, tak ada rasa azam dan sebagainya lah. Tak ada rasa menyesal dan sebagainya. Pahala tetap boleh. Tapi nak suruh jadi apa? Nak suruh jadi taubah, kena tengok pada rukun dia. Cuma sini nak sebut hukum. Kalau kita laknat orang yang macam tu, kok mari marah sangat pada ketika tu, keluar perkataan laknat, keluar perkataan celaka pada orang-orang tertentu. Celaka ke anak sendiri, katakanlah. Anak kita bukan jenis buat dosa besar tu, kita laknat dia, haram hukum dia. Ingat kalau marah pun, waktu kena ngaji bab marah ni, biar pandai kontrol marah. Bukan tak boleh marah, tapi biar pandai kontrol. Baik.
Kemudian ulama sebut berkenaan dengan hukum lagi. Kalau kita melaknat orang fasik. Orang fasik, orang buat jahat ni. Lepas tu, kita tak tentukan dia. Siapa Fulan bin Fulan ni. Tapi kita pukul rata. Pukul rata. Melaknat orang yang mencuri. Sebab kita tak tahu pun siapa mencuri. Tiba-tiba hilang selipar kita. Celaka sungguh pencuri ni. Tak tahu siapa-siapa pencuri. 2-3 selipar keluar daripada masjid lepas main isyak, tak ada selipar. Maka laknat secara ghairu muayyan. Laknat orang Muslim tapi tidak muayyan. Maka ulama mengatakan harus. Kalau tak ta'yin. Kalau tak ta'yin. Kalau tak tentukan. Tapi kalau kita tentukan kepada orang yang betul-betul fasik. Dia betul-betul fasik. Kita tahu dia ni memang orang jahat, tunggu dia ni. Kita pun laknat celaka pada dia. Kita tahu dia pun memang orang fasik. Maka jumhur ulama mengatakan tidak harus juga. Tak harus juga. Sebab apa? Sebab selagi mana dia masih hidup, selagi tu dia ada ruang untuk taubat pada Allah. Tu yang saya selalu sebut tu. Al-Imam Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menyebutkan al-faqihu man lam yuqannitin nasa min rahmatillah. Siapa al-faqih? Baba terjemah al-faqih ni orang yang pada dia ada ilmu yang halus. Maknanya dia jenis tahu ilmu yang seni-seni, ilmu yang halus-halus. Dia mengaji dalam ilmu dia. Ni orang faqih. Macam kita ni tidak faqih. Nak faqih kok mana orang tanya satu masalah tak boleh jawab, 2 masalah tak boleh jawab, 10 tak boleh jawab. Orang tanya 100 baru boleh jawab 1. Faqih kok mana kita? Tak faqih kita. Orang yang betul-betul faqih, kata bapa dia kata orang yang ilmunya halus. Maka orang ni kata Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia kata apa? Orang ni orang yang tak akan menyebabkan orang rasa putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Atau orang faqih. Maknanya marilah orang macam mana temu dengan dia. Maknanya jahat setara mana pun selagi mana ala qaidil hayah. Selagi mana hayat duk ada lagi, nyawa ruh duk ada lagi, dia tetap ada peluang untuk balik pada Allah Ta'ala. Untuk taubat pada Allah Ta'ala. Walaupun dia jahat sungguh-sungguh. Sekolah pun sekolah di Henry Geni. Hari ini ada keluar dalam surat khabar. Seorang yang dulunya pernah bersekolah di sekolah Henry Geni. Maknanya teruklah perangai dia zaman remaja dulu. Sehingga dibawa masuk ke sekolah tu. Tapi sekarang ni berjaya. Tu kita tak boleh tentukan masa depan orang. Yang kita duk laknat ni seolah-olah tak ada peluang dan ruang dah orang itu untuk kembali pada Allah Ta'ala. Bukan begitu sifat Allah Ta'ala. Di sisi Allah Ta'ala ni bila-bila masa sahaja, bila Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala boleh bagi taufik, boleh bagi hidayah pada seseorang itu. Jadi kata ulama, fasik kita ta'yin dia dengan melaknat. Masih lagi jumhur, pendapat jumhur. Ada pendapat muqabil kepada jumhur. Ni saya sebut ni pendapat jumhur fuqaha. Daripada Maliki, daripada Hanafi, daripada Syafi'i, daripada Hambali, jumhur ulama mengatakan adamu jawaz. Tak harus. Ta'yin orang Muslim kita yang fasik. Tapi kalau umum, atas nama penzina, atas nama pencuri, atas nama peragu, iaitu jawaz. Jawaz. Sebab apa? Tak tentukan pada siapa-siapa. Tentukan atas nama kejahatan yang dia buat. Atas nama sifat kejahatan yang dia buat tu. Baik. Jadi melaknat ni adalah sesuatu perbuatan yang tidak bagus lah. Yang tak pernah diajar oleh agama. Dalam hadis dunia pun kita tengok dah tu. Ma tala'ana qaumun qat. Tidak boleh sama sekali pakai saling melaknati. Yang ni laknat kawan ni laknat kawan tu. Tak boleh kata agama. Sebab apa? Sebab bila kita laknat,
itu adalah doa, maka kebarangkalian laknat kita tu boleh kena pada orang yang kita laknat. Kalau dia berhak terima laknat, andai dia sebenarnya tak berhak terima laknat tu patah balik ke kita. Supaya hukum mengkafirkan orang yang tak kafir gitu. Nabi sebut, man lam yukaffir kafiran faqad kafar. Siapa-siapa yang tak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Tapi siapa-siapa yang mengkafirkan orang yang tak kafir, dia kafir. Tu kena faham betul-betul. Laknat itu juga. Kita melaknat orang yang tak sepatutnya dilaknat. Maka yang tu mungkin patah balik kepada kita. Ataupun terkena pada orang yang kita laknat. Jadi, agama ajar pada kita jangan melaknati. Yang boleh laknatnya orang kafir yang dah meninggal dah. Tu boleh ya. Kita laknat la'anahullah, sebut tentang Abu Lahab, la'anahullah, moga Allah Taala melaknati dia. Sebab apa? Sebab tak ada dah dia, mati pun mati atas kufur. Maka tak apalah kita laknat dia. Tapi kalau dia masih hidup lagi, Nabi pun tak laknat. Nabi duk usaha ikhtiar supaya ada hidayah juga untuk dia. Kalau boleh nak suruh boleh hidayah juga. Tapi dah Allah Ta'ala takdirkan begitu. Skrip hidup dia. Maka taklah beriman dia sehingga ke hujung nyawa dia. Baik. Sambung. Pada malam ni, bab man la'ana abdahu fa'ataqahu. Yang ni berlaku pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sendiri. Hadis marfu'. Hadis marfu' maknanya hadis yang diangkat pada Nabi. Maknanya sahabat dengar daripada Nabi. Haddatsana Ahmad bin Yaqub qala haddatsani Yazid bin al-Miqdam bin Shuraih an abihi an jaddihi qala akhbaratni Aisyah radhiyallahu anha anna Aba Bakrin la'ana ba'd raqiqihi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر اللعانين والصديقين كلا ورب الكعبة مرتين أو ثلاثا فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رقيقه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال la a'udu. Tengok Abu Bakar. Daripada Yazid ibnu Miqdam ibnu Shuraih, daripada bapanya, daripada datuknya Shuraih ibnu Hani, dia telah berkata, Aisyah radhiyallahu anha telah memberitahu kepadaku bahawasanya Abu Bakar sahabat Nabi, Abu Bakar radhiyallahu anhu telah melaknat sebahagian daripada hamba-hambanya. Ni Abu Bakar. Kita duk dengar Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar ni pernah melaknat ba'd raqiqihi, sebahagian daripada hamba. Raqiq ni al-mamluk. Hamba yang dimiliki. Dimiliki melalui milkul yamin. Jadi Abu Bakar ni pernah melaknati raqiqihi, pernah melaknat hamba dia. Ataupun kalau kita agak maknanya pekerja kita, ataupun bibi ke, itulah. Orang yang berkhidmat untuk tuan dia. Tu raqiq. Jadi Abu Bakar ni melaknati hambanya, sebahagian daripada hambanya, maknanya beberapa orang hambanya. Dengar sekali bahasa tak sedap sebab Abu Bakar As-Siddiq ni orang kedudukan tinggi. Tiba-tiba kita baca hadis Abu Bakar ni pun melaknat juga. Cuma kena faham, ni kisah cerita tentang Abu Bakar melaknat. Kita duk baca hadis-hadis ni tentang la'an. Tu la'an. La'an ni sebut dah, dia lafaz sirah mubalaghah. Lafaz satu perkataan yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan keterlampauan. Maknanya perbuatan melaknat tu dilakukan berkali-kali. Gitu. Maknanya jadi tabiat dia dah melaknat orang ni.
mulut dia memang mulut puaka betul. Bahasa orang ni. Mulut puaka melaknat orang ni jadi benda biasa dah keluar di mulut dia. Tu cerita tentang la'an. Adapun Abu Bakar ni bukan la'an. Bukan orang yang sentiasa melaknat orang, tidak. Abu Bakar ni boleh jadi sekali ni tu pun janji dengan Nabi. Lepas Nabi tegur dia tegak, la a'ud, aku tak buat dah ya Rasulullah. Tengok. Bila Nabi tegur sekali pakai dak halu, pakai tak buat dah. Kita 10 kali tegur dah. Buat perangai tular lagi tau. Perangai tular tahu kau? Perangai sama. Gitu. Baik. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ni la'ana ba'da raqiqihi, melaknati beberapa orang hambanya. Faqala Nabi, lalu Nabi pun kata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, al-la'anina was-siddiqin. Nabi tanya. Kalimah waw sebutir dalam tu. Kalimah waw sebutir. Al-la'ani dengan was-siddiqin tu. Huruf waw antara dua kalimah tu. Ulama kata waw tu maksud dia dil jam'i. Untuk himpun. Maksudnya apa? Maksudnya dua sifat ni. Sifat pelaknat dengan sifat jujur. Dengan sifat jujur. Sifat benar ni tak boleh ada pada seseorang. Tak boleh ada pada seseorang dua sifat tu di diri seseorang. Supaya air dengan minyak dia tak boleh ada sekali. Dia tak akan bercantumnya. Maknanya bila Abu Bakar ni adalah orang yang siddiq, maka tak ada sifat la'an di dia. Sebab tu cerita ni bukan cerita tentang Abu Bakar ni seorang la'an dah, cuma pernah terkeluar. Macam hadis sebelum ni, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bukan la'an juga dia. Maknanya bukan kita baca kisah ni menjatuhkan kedudukan Umar, kedudukan Abu Bakar As-Siddiq daripada kedudukan seorang siddiq, seorang yang mubasysyirina bil jannah, dikhabarkan ahli syurga, tidak. Cuma nak beritahu benda ni biasa berlaku, kadang-kadang kita tak sengaja pun. Tapi sebab nak marah ataupun sebab itu ini dan sebagainya, tak sengaja keluar di mulut kita perkataan laknat tu. Tapi bukan tabiat itu. Bukan tabiat kita asal bercakap je, laknat, celaka contohnya. Duk keluar perkataan gitu. Ada orang jenis gitu. Celaka tu jadi macam zikir lepas mayang dah 33 kali. Celaka perkataan perkataan yang keluar di mulut dia. Sikit-sikit celaka. Bukan marah pun celaka juga. Celaka sungguh selipar ni. Celaka sungguh batu ni. Dia berjalan tersepak batu. Batu celaka. Padahal dia celaka. Cuma nak sebut contoh perangai mulut dia tu mudah keluar benda tak cantik, benda tak comel, benda tak lawak. Adapun Abu Bakar ni bukan begitu. Sebab tu kita baca hadis-hadis macam ni bukan nak menunjukkan jatuhnya kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi orang-orang yang membenci para sahabat, ni poin dia. Ini poin dia. Antara siapa yang membenci sahabat? Syiah. Syiah dia membenci sahabat bukan setakat Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah pun dia laknat. Tu Syiah. Jadi pelik kalau saya selalu sebut pelik kalau orang mengaitkan golongan sufi dengan Syiah. Sebab sufi tak melaknat para sahabat, sufi mengajak orang menyintai para sahabat. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan mana-mana sahabat asal nama dia sahabat, dia adalah udul, dia adalah adil. Tapi Syiah Abu Hurairah lah dia laknat. Padahal Abu Hurairah ni meriwayatkan sebahagian besar daripada hadis Nabi. Tapi kenapa Syiah melaknat Abu Hurairah? Ya, sebab tujuan asal dia bukan setakat nak laknat sahabat Abu Hurairah. Tapi bila dia laknat dan orang yang jadi pengikut kepada Syiah ni akan menolaklah riwayat-riwayat yang mari daripada Abu Hurairah. Sedangkan Abu Hurairah periwayat hadis Nabi yang terbanyak. Bila dah riwayat Abu Hurairah semua ditolak semua, jawab dia, mana lagi hadis Nabi nak diterima? Sedangkan separuh daripada hadis Nabi diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Tu puak dia. Adapun puak kita dah Abu Hurairah ke siapa ke, walaupun kita baca kisah-kisah macam ni berlaku keluar di mulut para sahabat, sedikit pun tak menjatuhkan kedudukan sahabat tu di hati kita. Kecintaan kita kepada para sahabat ni yang jadi tulang belakang pada Nabi ni. Yang duduk di belakang Nabi ada, yang duduk depan Nabi ada, yang jadikan tubuh mereka sebagai benteng pun ada. Walau kita baca kisah macam ni, sedikit pun tak jatuh kedudukan sahabat tu di hati kita. Tetap kedudukan dia tinggi sesuai dengan kedudukan dia sebagai seorang sahabat. Sahabat ni, walaupun dia tak ada amal, bila sebut sahabat ni, walaupun dia tak ada amal, dia hanya buat benda wajib je. Katakanlah, dia hanya semayang 5 kali sehari yang fardu. Dia hanya puasa sebulan Ramadan setiap tahun. Lepas tu dia bukan jenis orang ada duit, tak keluar zakat. Maknanya dia bersyahadah, beriman dengan Allah, Rasul, dia semayang, dia puasa. Zakat dia tak ada duit, haji pun dia tak ada duit, katakanlah. Tapi walaupun begitu amal dia sikit nak banding dengan kita yang duk buat sunat-sunat ni, cukup dengan kelebihan dia sebagai sahabat je. Nak banding dengan kita, walaupun kita ni sunat buat tiap-tiap masa. Bukan setakat rawatib, sunat itu, sunat ini, zikir itu, zikir ni, baca Quran itu, ini dan sebagainya. Tapi kita bukan nama sahabat. Dia walau tak ada amal, cukup dengan gelaran sahabat untuk dia masuk syurga. Tu lebih sahabat. Batu Ahlus Sunnah wal Jamaah jaga kedudukan para sahabat. Takut-takut duk baca hadis macam ni berasa rendah pula Abu Bakar. Serupa ya Abu Bakar ngaku. Berat gitu. 2 kali 5, 5 kali 2 ngaku. Dia pun duk anak orang juga. Serupa. Tak. Bukan gitu. Ni nak cerita terkeluar di mulut Abu Bakar As-Siddiq. Sekali boleh jadi seumur hidup dia. Ditegur oleh murabbi dia terus. Ditegur oleh mursyid dia, oleh pendidik dia ni. Orang yang duduk ajar, duduk asuh, duduk didik dia. Maka kata Nabi, ya Abu Bakrin al-la'anina was-siddiqina. Adakah patut gitu? At-Tibi menterjemahkan, adakah patut yang melaknat dan yang siddiq tu duduk sekali? Maknanya kamu tak akan lihatlah orang yang melaknat dengan orang yang jujur tu, dua sifat tu ada pada seorang individu. Tu kata Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi kata apa? Kalla wa rabbil Ka'bah. Ini Nabi sebut apa? Al-la'anina was-siddiqin ni pun atas jalan apa? Atas jalan ta'ajub, ulama kata dalam Mirqatul Mafatih sebut. Atas jalan ta'ajub Nabi. Nabi rasa hairan orang yang siddiq. Bila sebut siddiq ni kalimah siddiq tu menunjukkan muwafaqatul khabar anil waqi'. Maknanya apa-apa yang disebut di mulut dia serupa dengan dalam dia. Dalam dia gitu, mulut dia gitu, buat dia gitu. Tu siddiq. Dalam dia kata raditu billahi rabba, katakanlah. Dalam hati dia sebut raditu billahi rabba, aku puas hati dengan Allah Taala. Dalam hati. Ataupun di lisan sebut raditu billahi rabba, dalam hati gitu. Dalam hati puas hati dengan Allah Taala. Puas hati kat maknanya tak gelisahlah boleh puas hati. Sebab tu Syekh pernah sebut contoh. Kita boleh naik kapal terbang dalam keadaan kita tak kenal siapa tuan dia yang driver ni. Ya ke pilot betul, kau dah di hijack ke apa ke kita tak tahu. Tapi boleh aja kita duduk atas kapal terbang tu. Perjalanan yang jauh, lena kita tidur. Tapi kita duduk atas dunia yang duduk yang duduk tarbih, dunia ni adalah Allah Taala. Tiba-tiba kita gelisah dengan Allah Taala. Sedangkan hati kita, lisan kita, telinga kita duk dengar, duk mengaji Allah Ta'ala Al-Hakim yang maha bijaksana. Allah Ta'ala Al-Khabir yang maha tahu. Al-Alim dan sebagainya lah nama Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita berasa gelisah dengan ketentuan-ketentuan yang duk berlaku dalam hidup itu. Tak kepelik tu perangai tu. Kita boleh duduk dalam kapal terbang. Siapa yang bawa pun tak kenal, muka dia pun tak nampak. Tapi kita boleh duduk relax ya. Percaya je kita. Kenapa dengan Allah Ta'ala kita tak boleh percaya?
Hari ni Allah Ta'ala buat mari ujian pada kita. Sebaik mana pun kita, bukan bermakna kita tak akan diuji oleh Allah Ta'ala. Sebaik mana pun, kalau sebaik mana manusia tak akan diuji, maknanya Nabi tak akan diuji oleh Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi kata, asyadun nasi bala'an. Orang yang paling teruk diuji oleh Allah Ta'ala. Nabi kata, al-anbiya, para Nabi. Thummal amthalu fal amthal, Nabi kata. Kemudian orang yang serupa dengan Nabi, orang yang serupa dengan Nabi. Maknanya orang makan pusaka dia. Orang yang ambil jalan Nabi mesti akan diuji. Tuan-tuan ni orang yang ambil jalan Nabi ni. Duk dengar habis Nabi beramal dengan apa yang Nabi suruh. Pasti akan ada ujian daripada Allah. Ujian ni ibarat geletekkan daripada Allah Ta'ala. Geletek ni sakit. Anak-anak kecil, kita peluk dia, kita geletek dia. Allah, dia meronta-ronta nak melepaskan diri. Sebab apa? Sakit geletek ni. Tapi dia tahu tak perbuatan ayah dia, peluk dia, geletek tu kerana sayang ke kerana benci? Kerana sayang. Kenapa kita tak boleh bawa benda tu dalam hati kita untuk faham? Ibaratnya itulah perbuatan Allah Ta'ala pada kita. Tu nak sebut, nak sebut contoh. As-Siddiq ni lisan sebut raditu billahi rabba, dalam hati, puas hati. Redha, lega, serah pada Allah Ta'ala. Sebab tu dalam perjalanan orang yang ambil tariqah syadzuliyah, antara benda asas yang diajar ialah isqatut tadbir. Gugurkan pentadbiran dirimu, serahkan ia kepada Allah Ta'ala. Jangan engkau yang mentadbir, tapi hatimu taslim pada Allah Ta'ala. Nama pun Muslim. Muslim ni maknanya orang yang menyerah dirinya pada Allah Ta'ala. Kita nak begini, dia mari gini. Tu Tuhan tadbir. Puas hati lah dengan Allah Ta'ala. Kita nak begini, dia mari gini. Kita memang kita diberi ikhtiar tu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita nak begini, kita nak A, dia mari B. Kita nak C, dia mari D. Tu tadbir Allah Ta'ala. Puas hati lah terima. Tu isqatut tadbir. Ni duk mari gelisah, tak puas hati dalam hidup. Payah gitu. Kita hidup dengan Allah Ta'ala, makin berilmu sepatutnya makin tenang jiwa kita, makin lindang. Cuma Allah Ta'ala mari ujian tu kadang-kadang nak suruh kita kenal kita duduk mana dah. Duduk mana dah, betul dah ke siapa tahap redha dah, puas hati dengan Allah. Bila mari ujian kita tahu tak redha lagi. Aku duk mengajar bab qada qadar, berapa tepat aku mengajar bab qada qadar. Aku sendiri pun tak puas hati lagi dengan Allah Ta'ala. Itu tujuan dia nak suruh kita kenal diri kita. Bila kita tahu gitu, maknanya kita kena ajar. Lama-lama hati kita pasrah. Kita panggil pasrah pada Allah Ta'ala. Tu isqatut tadbir. Ada kitab tajuk isqatut tadbir. Ada qasidah sebut la tudabbir laka amran innama tadbiru syaghil. Tu qasidah. Tu tujuan ulama-ulama baca qasidah. Ada mesej-mesej penting yang dia nak sampaikan kepada kita. La tudabbir laka amran innama tadbiru syaghil. Kalau engkau ambil bidang tugas Allah Ta'ala, hati engkau sibuk. Bila engkau ambil bidang tugas orang, engkau akan sibuk dengan bidang tugas tu. Bukan bidang tugas engkau. Kau follow je apa yang Allah Ta'ala nak. Ikhtiar usaha, terima ketentuan. Ikhtiar usaha, terima ketentuan. Terima, redha, puas hati pada Allah Ta'ala. Jiwa tak akan sibuk dengan apa? Dengan gelisah, dengan sedih, dengan itu, dengan ini dan sebagainya lah. Itu di antara asal usul yang ada dalam tariqah syadzuliyah. Jalan dia jalan muhabbah, jalan cinta. Baik. Mana tadi? Pergi ke tariqah pula dah. Al-la'ani was-siddiqin. Lalu Nabi pun kata kalla wa rabbil Ka'bah. Kalla ni kalimah yang digunakan oleh orang Arab untuk kata tak patut ni. Tak sepatutnya orang-orang yang siddiq ada juga dia la'an. Demi Tuhan yang memiliki Kaabah. Nabi ulang 2-3 kali. Marrataini aw thalathan. Nabi ulang 2-3 kali.
Kataan tu Nabi sebut kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu apa yang dibuat oleh Abu Bakar? Fa'ataqa Abu Bakrin yauma idzin ba'dha raqiqihi. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun memerdekakan pada hari itu beberapa orang hambanya. Tengok, bila Nabi tegur Abu Bakar, maka Abu Bakar pun memerdekakan hamba dia tersebut. Sebab Nabi pernah perintah, ada seorang perempuan, dia laknat haiwan dia. Dia laknat haiwan dia. Kalau kita kat lembu, celaka sungguh lembu ni. Agama ajar, bila haiwan tu kita dah laknat dia, maka Nabi pernah suruh seorang perempuan yang Nabi dengar dia melaknati haiwan dia tu, Nabi kata, lepaskanlah haiwan kamu tu. Sebab apa? Sebab laknat ni saya sebut dah tadi doa. Bila kita mendoakan kecelakaan kepada haiwan kita, takut kena sungguh laknat kita tu di dia. Maka Nabi suruh lepas. Sebab apa? Takut nanti berlaku sesuatu yang tak elok pula. Jangan duk laknat kereta. Takut naik kereta turun pagi, keluar rumah buka pintu, tengok pancik, celaka sungguh kereta ni. Buana lagi depan, buana tak buana. Buat masalah lagi, kita pam naik gi ke stesen minyak, nak isi nak isi angin, nak gi kedai tayar, tengok sebelah lagi pula pancik. Baru tahu. Tak sempat sampai stesen minyak, enjin pula buat naik temperature pula. Ya tu. Sebab tu Nabi tak ajar kita melaknat. Nabi pernah dengar ada seorang lelaki yang bila mana angin mari kuat, ni tercabut dia punya ridak dia ni. Maka dia pun laknat angin. Nabi kata jangan laknat angin. Sebab angin ni musakhar. Angin ni dia hanya terima perintah dia daripada Allah Ta'ala, pergi ke tempat tu dengan kelajuan gitu. So dia sedang diurus, diatur oleh Allah Ta'ala. Janganlah anak dia. Tu Nabi larang. Para sahabat. Baik. Jadi Abu Bakar bila Nabi tengok, maka Nabi pun larang Abu Bakar ni. Dengan ayat yang tidak direct lah maknanya. Tapi Abu Bakar ni faham apa yang Nabi sebut. Fa'ataqa Abu Bakrin yauma idzin raqiqihi. Lalu Abu Bakar pun memerdekakan hambanya. Disebabkan oleh dia nak ibaratnya dia nak bayar denda pada diri dia lah. Kerana apa? Kerana cepat keluar perkataan laknat daripada mulut dia. Padahal keluar tu kita panggil istilah sabqul kalam. Sabqul kalam ni maknanya tersasar keluar di mulut dia, terpacul lah. Istilah standard. Terpacul tiba-tiba keluar di mulut dia kalimah laknat tu. Jadi dia nak bayar diri dia, nak bayar salah dia tersebut, kalimah tersebut, maka dia merdekakan hamba dia. Baik. Selepas dia merdekakan hamba dia ni, thumma ja'an nabiyya. Lalu dia pun datang bertemu dengan Rasulullah. Ni. Dia mari temu dengan Nabi ni sebab apa? Lil i'tizar, nak minta maaf dengan Nabi. Nak minta maaf dengan Nabi. Faqala, dia pun kata kepada Nabi, la a'udu, aku tak akan ulang dah ya Rasulullah. Maka ulama ambil pengajaran daripada hadis ni. Antara yang ulama sebut berkenaan dengan hadis ni. Satu ialah kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ni manqabah dia. Manqabah ni sifat-sifat terpuji yang ada pada Bakar. Satu, Abu Bakar As-Siddiq ni ialah seorang yang memang betul-betul siddiq. Memang betul-betul jujur lah. Bila mana ditegur oleh Nabi, dalam hati dia pun tak memberontak. Dia boleh pergi merdekakan hamba dia. Kenapa? Kerana rasa bersalah tadi. Lepas tu pergi bertemu dengan Nabi. Satu, seorang yang betul-betul siddiq. Digelar pula dengan siddiq. Yang kedua, ulama sebut Abu Bakar ni orang yang cepat terima teguran. Sur'atus tijabatihi. Nabi tegur je, terus buat bertindak lalu. Nabi tegur je, terus bertindak. Merdekakan hamba, pergi bertemu dengan Rasulullah, minta maaf, tak akan ulang dah ya Rasulullah. Tak ada kata tunggu seminggu dulu. Dah, yauma idzin kan disebut tu. Fa'ataqa yauma idzin. Pada hari itu juga. Abu Bakar As-Siddiq ni setelah ditegur, merdekakan hamba dia tu. Tu Abu Bakar sur'atul istijabah. Cepat dia menerima teguran. Kita kalau orang tegur, merah telinga dulu. Tapi tak dengar juga. Merah telinga dulu. Merah dah telinga. Dengar orang tegur.
Tahu benda orang tegur betul, tapi tak berubah juga kita. Tu perangai kita. Kekal juga dengan sifat lama kita. Baik. Abu Bakar tu berubah. Baik. Satu lagi, Abu Bakar ni dia sebut perkataan la a'udu. Ulama kata la a'udu ni antara perkataan orang yang bertaubat. Takkan ulang dah. Maknanya dia azam dalam diri dia, dia tak akan ulang lagi perbuatan yang dia lakukan tersebut. Itu di antara syarat ataupun rukun taubah. Baik. Last sekali. Ini satu hadis saya baca. Babut tala'uni bila'natillah wa bighadabillah wa binnar. Ini satu hadis ke? Baca semula. Sebab isyak dah. Tajuk lain pula tu. Bab pada menyatakan saling melaknat dengan laknat Allah, dengan kemurkaan Allah dan juga dengan neraka. Kadang-kadang mari marah. Kadang-kadang kita supah orang dengan neraka juga. Masuk neraka kamu. Gitu ada. Jadi hadis depan ni dia akan cerita pada kita berkenaan dengan perkataan-perkataan yang macam tu. Akan datang insya-Allah, wallahu a'lam wa ilmuhul atam.